Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada yang orang menganggap kenyataan PAS kali ini, kenyataan paling sombong, maha dunia, maha kayangan. Mereka menganggap mereka lah yang paling bagus, sehingga para penyokong Anwar Ibrahim, Pakatan Harapan, khususnya pemimpin-pemimpin daripada PKR, akhirnya menunjukkan respon segera. Ini apabila pemimpin daripada PAS menyatakan setakat macam Anwar, PAS boleh cari 3-4 lori calon Perdana Menteri. Punyalah temberang, kata netizen. Para pemimpin daripada PKR turut menemplak kenyataan daripada PAS ini yang menyatakan kononnya mereka ada calon Perdana Menteri yang lebih hebat daripada Anwar, bahkan sampai 3-4 lori calon. Tapi netizen mengingatkan mereka. Kata netizen, kau jangan sembarang cakap. Belum pernah ada pemimpin ataupun belum ada pernah Perdana Menteri daripada PAS. Yang ada hanya Ketua Menteri ataupun hanya ada Menteri Besar. Mereka membandingkan Menteri Besar yang ada di Kedah, di Perlis, di Kelantan dan di Terengganu. Mereka bertanya, sejauh mana kehebatan menteri-menteri besar daripada PAS? Paling bagus pemimpin mereka ialah menteri besar. Dan jika dilihat, menteri besar mereka yang paling hebat mereka katakan ialah Sanusi Maknor. Jadi, yang menjadi tanda tanya ramai netizen ialah kenapa banyak masalah dalam projek di Kedah. Sanusi Maknor seringkali dicop sebagai menteri besar yang gagal di Kedah. Selain daripada itu, paling teruk sekali ialah di Kelantan. Sudah berapa lama PAS memegang kerajaan Kelantan, menerajui negeri Kelantan. Tapi, sampai ke hari ini, Kelantan masih ke belakang. Kelantan masih lagi sebagai negeri yang antara termundur di Malaysia. Itukah yang disebut sebagai menteri besar ataupun pemimpin PAS adalah lebih ramai daripada Anwar Ibrahim, lebih baik daripada Anwar Ibrahim? Tinggalkan komen Anda. Sebelum itu, izinkan saya kongsikan dulu, ini terapi imun Transufactor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita jadi bodoh, apabila imun badan kita tidak seimbang, kita tidak sembuh daripada semua jenis penyakit. Bahkan, penyakit berakar di dalam tubuh badan kita karena imun badan kita tidak lagi mampu melawan, menghapuskan penyakit itu. Tetapi terapi imun Transufactor for Life ini mengajar, mendidik, menguatkan serta menyeimbangkan imun badan kita supaya imun badan kita kembali menjadi kuat dan seimbang. Lalu imun badan kita itulah yang akan menghapuskan semua akar penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Apabila itu berlaku, kita sembuh daripada semua jenis penyakit. Cepat dapatkan produk yang hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Saudara, produk ini lulus KKM, halal, diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia dan juga penemuan paling bersejarah dalam dunia kedokteran abad ini. Kalau Anda sudah berdoa bertahun-tahun untuk masalah kesehatan Anda, mungkin ini jawaban yang Tuhan hantar untuk Anda semua. Saudara, kita ingin melihatlah sebenar-benarnya siapakah nama yang sampai 3-4 lori calon Perdana Menteri yang lebih bagus daripada Anwar. Kamu tahukah, baru-baru ini Anwar telah pun dianugerahkan sebagai tokoh pemimpin dunia keuangan dunia Islam. Adakah PAS pernah mendapat pengiktirafan sebesar itu? Kalau betul mereka mempunyai pemimpin yang hebat-hebat belaka, tunjukkanlah senarai itu. Jangan hanya cakap kosong. Tidak ada sebenarnya calon Perdana Menteri yang berani mereka kata. Bahkan seperti yang telah dicadangkan oleh Ketua Pemuda PAS baru-baru ini, melalui Pemuda PAS, dia kata, calon yang terbaik jadi Perdana Menteri pilihan pertama ialah Tuan Ibrahim Tuan Man. Dan selain itu Sanusi. Anda fikirlah sendiri, betulkah Tuan Ibrahim Tuan Man itu lebih baik daripada Anwar? Betulkah Sanusi itu lebih baik daripada Anwar? Tuan Ibrahim Tuan Man
Kata netizen, cakap saja lebih, tapi sebenarnya tidak berisi. Beberapa komen daripada netizen menjawab kepada kenyataan luar biasa PAS ini ialah, patutlah pun semua negeri di bawah SG4, bawah Perikatan Nasional, mempunyai kejayaan ekonomi yang cemerlang sehingga terbaik di dunia. Lihat saja Kelantan, negara termaju di dunia, kata Semivelu menyindir kenyataan ini. Purple Mouse kata memang PAS boleh cari Perdana Menteri 2-3 lori. Tapi kalau jenis lembu-lembu atau kambing buat apa? Dengan Muhyiddin pun tak dapat beat. Sembang kari sahaja, kata Purple Mouse. Purple Mouse juga mengatakan bahawa cakap besar sajalah kau ni, katanya. Tengok diri sendiri layak jadi duta pun tak lepas. Ada duta pun tiada apa-apa sumbangan, katanya. Calon Perdana Menteri pun tak jumpa-jumpa. Nak sembang pasal Anwar boleh cari 2 hingga 3 lori orang lebih baik daripada Anwar. Kalau 2-3 orang macam Sanusi, Idris, Amsuri, Razman, baik tak payahlah, kata beliau. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya, Rafizi bersuara berkait dengan Kampung Sungai Baru. Sudah lama kita tidak dengar suara Rafizi di dalam soal politik, soal Kampung Sungai Baru ini. Tapi yang menariknya, kali ini apabila Rafizi bersuara saja, pasti ada isu. Pasti ada perkara yang menarik yang sebenarnya kita tidak pernah tahu, tetapi diketahui selepas beliau dedahkan. Rafizi mengingatkan PAS peranan Perikatan Nasional dalam pengusiran Kampung Sungai Baru. Kita tahu PAS dan Perikatan Nasional sedang cuba menunggang isu ini untuk menggunakannya sebagai satu senjata politik bagi menarik perhatian undi, khususnya daripada orang Melayu. Tapi Rafizi ingatkan PAS peranan PN dalam pengusiran Kampung Sungai Baru. Bekas Menteri Ekonomi Rafizi Ramli membidas PAS kerana menunggang isu pengusiran Kampung Sungai Baru, sambil mengingatkan bahawa perkara itu berlaku ketika parti Islam tersebut berada dalam kerajaan. Katanya, ahli parlimen kawasan itu ketika itu, iaitu Rin Harun, daripada bersatu, sepatutnya bertindak sebelum isu tersebut sampai kepada mahkamah. Yang gagal ialah Perikatan Nasional, kerana perkara ini berlaku betul-betul di bawah pentadbiran mereka. Mereka tidak mampu dan tidak cukup berusaha untuk berunding mendapatkan syarat yang lebih baik, kata Rafizi. Kalau kita nak jejak balik, contohnya siapa yang mulakan dulu, nanti lagi parah. Ia bermula dengan kerajaan UMNO, kata Rafizi melalui podcast yang berhenti menteri malam tadi. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen anda dengan tanda pagar Kami Sayang Malaysia. Izinkan saya dulu kongsikan kepada anda semua, ini terapi imun Transofector for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita tidak seimbang, kita kena penyakit dan tidak sembuh daripada semua jenis penyakit. Tetapi terapi imun ini mengajar, mendidik dan menguatkan imun badan kita serta menyeimbangkan imun badan kita. Apabila imun badan kita sudah jadi kuat, bijaksana dan seimbang, imun badan kita lah yang akan menghapuskan akar penyakit yang selama ini bersarang bertumbuh di dalam tubuh badan kita. Produk ini lulus KKM, halal, diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia dan juga merupakan penemuan paling bersejarah dalam dunia kedokteran abad ini. Cepat dapatkan produk ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Saudara-saudara sekalian, apabila Rafizi mendedahkan, dia memberi maklum balas terhadap kenyataan Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Sa'ari yang menyifatkan operasi itu sebagai amat tidak berperi kemanusiaan. Kerana ia berlaku ketika rayuan penduduk dijadualkan didengar di Mahkamah Rayuan pada 3 Oktober. Perikatan Nasional guna Akta Pengambilan Tanah pada tahun 1960. Pada 2021, Kerajaan PN
menggunakan Akta Pengambilan Tanah 1960 untuk merampas tanah tersebut sebelum menyerahkannya kepada pemaju. Pengusiran pada Kamis 11 September itu percubaan kedua pihak berkuasa sejak Julai untuk mengeluarkan 14 penduduk di kawasan berkenan yang terletak bersebelahan Kampung Baru, Kuala Lumpur. Bailiff Mahkamah bekerjasama dengan beberapa agensi berkaitan untuk melaksanakan operasi itu yang dijalankan melalui perintah mahkamah bagi memudahkan rancangan pembangunan semula kawasan itu oleh KL City Gateway Sdn Bhd. Majoriti penduduk telah berpindah selepas menerima tawaran pampasan daripada syarikat berkenan. Sementara itu, Rafizi turut mengulas amaran Fadli bahawa pengusiran di Kampung Sungai Baru menjadi isyarat awal apa yang berlaku sekiranya rang Undang-Undang Pembangunan Semula Bandar diluluskan. Ahli Parlimen Pandan itu secara sinis berkata, PAS mungkin akan mengubah nada sekiranya parti itu berkuasa selepas pilihan raya umum akan datang. Lebih baik supaya parti-parti politik jangan menunggang orang susah, menunggang penduduk Kampung Sungai Baru. Sekarang nak menunggang siapa lagi semata-mata untuk menimbulkan sentimen dan kemarahan. Kalau tengok rekod berkaitan Kampung Sungai Baru, apa-apa yang PAS cakap pun PAS kena jelaskan. Sebenarnya, semasa kamu jadi kerajaan, apa yang kamu buat, kata Rafizi. Bersatu macam PKR. Selain itu, Rafizi turut membandingkan Bersatu dengan partinya PKR. Katanya, orang ramai sebelum ini mengkritik PKR dengan mendakwa parti itu berpusat kepada presidennya Anwar Ibrahim. Namun perkara sama boleh dikatakan berlaku kepada Bersatu dan presidennya Muhyiddin Yassin. Dia turut merujuk laporan bahawa lebih separuh ketua bahagian Bersatu didakwa hilang kepercayaan terhadap Muhyiddin selepas 120 ketua bahagian menandatangani akuan bersumpah berkanun. SD mendesak bekas Perdana Menteri itu menyerahkan jawatan kepada timbalannya Hamzah Zainuddin. Dia maksudnya kalau lebih daripada separuh yang telah tanda tangan dan gesa berundur tu, saya faham niat mereka ialah akuan bersumpah tu maksudnya Muhyiddin tidak lagi mendapat kepercayaan daripada lebih separuh bahagian. Jadi maksudnya pergolakan itu besar bila dah sampai melimpah ke Perhimpunan Agung AGM Bersatu, katanya. Menurut laporan sebelum ini, 120 ketua bahagian berpendapat Muhyiddin tidak mampu memimpin Bersatu dan PN meraih kemenangan dalam pilihan raya umum akan datang. Walaupun AGM Bersatu meluluskan usul mengekalkan Muhyiddin sebagai presiden, sumber memberitahu Malaysia Kini bahawa seorang pemimpin parti masih akan mengemukakan SD tersebut kepada Muhyiddin. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye-bye.